قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء هاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا Wallahu waliyul mu'minin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan janganlah pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain Allah. Kemudian, jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berani mempertengkarkan tentang agama Nabi Ibrahim? Pada Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Ibrahim. Patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal? Ingatlah, kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan terhadap perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya, yang diterangkan perihalnya dalam kitab Taurat. Maka mengapa kamu berbuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan ingatlah, Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kamu tidak mengetahuinya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah ia seorang pemeluk agama Kristian. Tetapi Ibrahim seorang yang tetap di atas dasar tauhid, sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan ia pula bukanlah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali dengan Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya, dan juga Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman, yakni umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang yang beriman. Ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-64 sehingga ayat yang ke-68 dalam juzuk yang ketiga. Kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar orang Kristian berdebat, bukan bermubahalah, untuk menunjukkan siapa yang berbohong, siapa yang menipu, siapa yang dakwanya salah. Sebelum itu lagi kita telah menceritakan kelompok Yahudi yang memang menolak mentah-mentah akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Kristian yang menolak bukan sekadar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma mengangkat mendewakan Nabi Isa ke peringkat Tuhan, anak Tuhan dan salah satu dari Tuhan. Maka ayat yang kita bacakan ini bermula daripada ayat 64. Allah Ta'ala nak jelaskan, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak semua ahli kitab, Kristiannya dan Yahudi, cuba berfikir, cuba kembali pada dasar agama. Apakah dasar agama? Kerana Kristian, Yahudi, Islam semuanya agama samawi. Agama yang berasal dari wahyu. Agama yang punya kitab suci, Taurat, Injil dan Al-Quran.
sebenarnya similar, penyamaan itu begitu ketara. Maka kita lihat apa persamaan yang ada kepada tiga-tiga agama ini. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Kristian, wahai Yahudi, wahai orang yang mengetahui isi kitab, ta'alau, marilah kita semua bergabung, ila kalimatin sawa, kepada satu dasar utama, bainana wa bainakum, dasar ini ada pada kami dan ada pada kamu. Ada dalam Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Apa dia? Alla na'buda illallah. Kita tidak menyembah melainkan Allah. Itulah dasar agama Tauhid. Itulah dasar agama Samawi. Itulah yang dibawa oleh Musa dan Isa AS. Dan itulah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Musa menganggap siapa-siapa pun yang boleh disekutukan dengan Tuhan. Tidak pernah. Tidak ada dalam bicara Nabi Musa. Dan demikian juga Nabi Isa. Tidak ada satu pun bicara Nabi Isa yang mengatakan seseorang itu Tuhan atau mengatakan dirinya Tuhan. Kedua-dua Nabi ini bercakap tentang Tauhid. Kesemuanya. Tetapi kenapa sesudah mereka meninggal dunia, sudah mereka diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat, tiba-tiba kamu mengadakan sekutu. Kamu Kristian mengadakan, menjadikan Isa sekutu Tuhan. Kamu pula Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Yang tak pernah dikatakan oleh Musa, Nabi yang pertama mendapat Taurat, atau Isa, Nabi dan Rasul yang mendapat Injil. Bukankah semua Nabi-Nabi ini mengajak kepada menyembah Allah yang satu dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun? Dan dasarnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kita mendewa-dewakan antara satu sama lain. Jangan. Tidak ada pendewaan. Kita diajar menghormati, tapi bukan mendewakan. Apa beza dewa dengan menghormati? Kita umat Islam, bukan kita manusia semuanya, ada dasar dan prinsip. Dasar dan prinsip itu datangnya daripada wahyu Allah. Adapun para ulama, mereka menjelaskan, mereka menerangkan. Mereka memberi faham kepada kita. Lalu kita hormati mereka dengan ilmu yang Allah beri pada mereka, tapi tidak pernah kita dewakan. Kesilapan Kristian dan Yahudi, mereka mendewakan Nabi Isa lalu mengangkatnya menjadi Tuhan yang tidak layak. Kesilapan Yahudi mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Tuhan yang tidak layak. Untuk berbicara demikian. Sebab itu Nabi SAW kembali mengajak, jom kita kepada kata sepakat kita. Fa'in tawallau. Kalau mereka enggan, kalau mereka menolak, fashhadu, faqulu syhadu, katakan kamu semua, saksikanlah bi anna muslimun. Baik, kalau kamu tetap nak mengadakan sekutu bagi Allah, kami mempertahankan asas tauhid ini, kamilah orang Islam yang sebenar. Bukan semua para nabi dan sejauh nabi yang tercatat dalam Taurat dan Injil, tak ada seorang pun yang cuba sekutukan Allah. Tidak ada. Kamu telah menyeleweng dasar paling utama. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wasyaribut tawud. Sesungguhnya kami telah mengutuskan setiap negeri itu seorang rasul yang mereka membawa satu dasar yang jelas, sembahlah Allah, jauhilah berhala dan tawud. Jauhilah perkara yang menyeleweng dari agama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kamu berbicara tentang Ibrahim? Apa yang kamu tak tahu sebenarnya? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Berhubung dengan ayat 65 yang kita bacakan ini, diriwayatkan bila kelompok Kristian Najran dan pendeta Yahudi datang menemui Nabi SAW. Waktu duduk depan Nabi, mereka bergaduh sama-sama mereka. Berbalah. Berkata pendeta Yahudi, maka nak Ibrahim illa Yahudian. Kalau nak tahu, Ibrahim itu Yahudi. Lalu orang Kristian pula berkata, maka nak illa Nasranian. Bukan. Orang ataupun Nabi Ibrahim itu ialah Nasrani. Tuan-tuan pelik, mereka berbicara bukan dengan otak yang berada di atas kepala, tapi otak yang berada di lutut. Mereka meninggalkan logik yang mudah, yang budak sekolah rendah pun tahu. Bila Yahudi kata Nabi Ibrahim itu ialah Yahudi, Kristian kata Nabi Ibrahim itu Kristian, Allah kata, Allah turunkan ayat,
Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Bukankah Taurat dan Injil diturunkan selepas Nabi Ibrahim, bukan sebelum Nabi Ibrahim? Kerana Islam Yahudi tercipta selepas turunnya Taurat. Istilah Kristian muncul selepas turunnya Injil. Sedangkan jarak antara Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Musa 800 tahun. Jarak antara Musa dengan Isa 2000 tahun. Artinya bila Yahudi kata Ibrahim itu Yahudi, Yahudi macam mana pula? Yahudi ni lahir kemudian. Ibrahim tu ada dulu. Bagaimana seorang disebut pengikut pada benda yang belum wujud? Belum wujud lagi benda tu. Macam mana kata nak ikut? Mereka membelakangi logik demi semata-mata mempertahankan kebatilan agama. Sebab itu logik tidak ada lagi dalam agama Yahudi atau Kristian, melainkan ta'assub. Akal sudah tidak berguna. Islam meletakkan akal sebagai asas untuk berfikir. Tetapi akal ini tidaklah dibiarkan bebas, kerana ia mungkin juga tergelincir. Maka akal yang dipandu oleh wahyu. Tetapi Yahudi dan Kristian bukan sekadar telah mengubah wahyu, bukan mereka mengubah otaknya sendiri. Akhirnya mereka marah setiap kali orang bertanya tentang agama mereka. Marah. Sebab logiknya mula hilang. Baik tentang konsep Trinity, baik tentang konsep Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan. Kalau Yahudi itu benar bangsa pilihan Tuhan, kenapa bala-bala pelbagai datang? Kenapa kamu tak satu-satunya bangsa yang ada negara yang tak boleh diiktiraf? Timor Leste buat negara, semua orang iktiraf. Kamu Yahudi buat negara daripada tahun 1948 baru boleh buat negara haram Yahudi. Tahun 67 baru boleh luaskan sempadan. Kamu tetap tidak diiktiraf oleh banyak negara. Bukan sekadar negara Islam. Negara bukan Islam di Amerika Selatan seperti Venezuela tidak mengiktiraf kewujudan orang Yahudi di Palestin. Dan demikian juga negara-negara Islam tidak pernah mengiktiraf. Walau mereka cuba membuat normalisasi untuk mengiktiraf, tapi mereka sebenarnya cuba menipu diri mereka sendiri. Mereka tak diiktiraf kerana mereka berdiri di atas tanah yang haram, atas penderitaan rakyat Palestin. Maka orang Yahudi yang kata dia bangsa pilihan Allah, dia berbohong. Orang Kristian yang juga mengatakan Isa anak Tuhan juga berbohong. Maka Allah Ta'ala mengajak dalam ayat ini supaya Yahudi dan Kristian kembali kepada fikiran normal. Sampai peringkat dia punya ta'asub, dia pun kata Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Kristian. Kenapa tuan-tuan? Nabi Allah Ibrahim ataupun Abraham ialah kebanggaan semua agama samawi. Masing-masing mendakwa Ibrahim penyokong mereka. Masing-masing mendakwa kami ataupun Ibrahim itu pengikut kami. Mereka lupa untuk ikut Ibrahim. Kalau seorang yang kita kagumi, kita ikut dia, bukan dia kita kata ikut kita. Kemudian Allah Ta'ala berkata, Ha antum haula, apakah kamu hajattum fima lakum bihi ilm, berdebat sesuatu yang telah kamu ada ilmu padanya. Kamu tahu Nabi Muhammad tu Nabi dan Rasul, kamu tahu benda tu, tapi kamu cuba untuk menafikan. Walau ilmu tu ada dalam kitab Taurat dan Injil. Falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilm, maka kenapa kamu berdebat sesuatu yang juga kamu tak ada ilmu? Ada dua kesalahan mereka. Pertama, mereka berdebat satu benda yang mereka dah tahu. Itu tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka juga berdebat pada benda yang mereka tak tahu. Maka dua-dua salah. Tuan-tuan, kita dah berbalah pada benda yang dah nyata terang lagi bersuluh, maka kita bodoh. Kemudian yang kedua, kita berbalah pula pada benda yang memang kita tak ada maklumat, maka kita juga bodoh. Maka inilah dasar yang menjadi tulang belakang kepada Yahudi dan Kristian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Itulah kesilapan besar kamu sebab ubah Taurat dan Injil. Akhirnya kamu tak tahu kebenaran. Bahkan kamu tak tahu cara nak fikir. Dan kerana itulah Allah berikan kebenaran itu milik umat Islam. Kerana yang pertama, umat Islam tidak mengubah Al-Quran. Bukan menjaganya. Bukan sekadar menjaga dengan maksud ditulis pada mushaf. Bukan ditulis pada hati-hati mereka. Ramai hufaz Quran. Sesuatu yang tidak berlaku pada agama yang lain.
Tuan-tuan, kita banding semua agama di dunia, penganut mana yang paling banyak menghafal kitab suci? Kita ambil contoh, kalau dalam penganut Kristian, Bible. Berapa orang yang hafal Bible? Pernah tak mereka buat sekolah tahfiz Bible? Tahfiz Bible namanya. Ada tak? Ketika umat Islam, ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, beribu-ribu sekolah bangkit, bangun untuk mentahfizkan Quran. Akhirnya anak-anak kita telah menghafal Quran lebih banyak pada mak ayah dia. Menunjukkan orang Islam begitu amanah jaga Quran. Itu belum cerita cara baca dengan lagu. Mana ada kitab suci yang paling seronok, lunak bila diperdendangkan lagunya. Walaupun Kristian cuba buat taranum Bible, Yahudi cuba buat taranum Taurat, dia tak boleh lawan taranum. Sebab itu mereka tak buat pertandingan baca Taurat sedunia. Kita buat selalu musabakah. So, bulan Ramadan kita ada musabakah peringkat kebangsaan. Lepas ni musabakah peringkat antarabangsa. Sebab itulah keunikan umat Islam yang memelihara Al-Quran. Hafazannya, tulisannya, hafazannya, ada cara membacanya dan ilmu di dalamnya dan amalan dengannya. Walaupun kita katakan negara-negara Islam gagal, kebanyakan gagal mempraktikkan Al-Quran, namun suara-suara ulama begitu kuat mengajak pada pemerintah kembali untuk berhukum dengan Quran, kembali untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, dengan sambutan semalam nuzul Quran, maka desakan kita makin kuat bahawa Al-Quran mesti menjadi perlembagaan hidup, perlembagaan masyarakat, bukan perlembagaan negara dan tamadun ini. Maka ini hebatnya orang Islam dalam menjaga Al-Quran berbanding yang berlaku kepada yang lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasara. Walakin, baik, Allah dadakan siapa Ibrahim? Hanifan muslimah. Hanifan muslimah, bila kita sebut perkataan Hanif, artinya orang yang sentiasa berpegang dengan akidah yang betul, memusuhi akidah yang salah. Sebab itu sampai peringkat Nabi Allah Ibrahim yang menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim tidak terdiam di hadapan akidah yang batil. Bukan bangkit walau seorang diri menghancurkan semua berhala. Tiba-tiba kamu Kristian, kamu Yahudi cuba buat berhala balik. Berhala Mary, berhala Jesus, atau Yasu, atau Yesus. Yahudi juga sama, buat berhala. Ibrahim, dia ialah penghancur berhala. Bacalah Quran, bacalah dalam Taurat kamu dan Injil kamu. Siapa yang menghancurkan berhala kalau bukan Ibrahim AS? Keberanian dia. Ini disebut sebagai Hanifan. Hanif, yakni yang kuat beragama dan tidak boleh berdiam di hadapan yang batil. Musliman, yakni mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tak pernah mengadakan sekutu. Tiba-tiba kamu Kristian sekutukan Allah dengan Nabi Isa. Kamu Yahudi sekutukan Allah dengan Uzair. Kamu sudah menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Ibrahim. Ibrahim itu Muslim, muwahhid. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah Ibrahim itu mensyirikkan Allah. Tapi kenapa kamu syirikkan Allah? Dengan Tuhan ibunya, Tuhan anaknya. Yahudi juga begitu. Kenapa syirikkan Allah? Kemudian Allah menyebut, inna awlan nas, sesungguhnya yang paling layak yang mengikuti Ibrahim, berbangga dengan Ibrahim, lalladzina taba'u, yang benar-benar ikut dia. Ikut macam mana? Yang Allah sebut sifat pertama, Hanifan, benci pada akidah yang palsu. Musliman, mengesakan Allah. Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah sekutukan Allah. Inilah dia pengikut Nabi Ibrahim. Lalu Allah menyebut, wa hadzan nabi, ini nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang beriman, dialah yang sebenar-benar layak mengikut Nabi Allah Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, Allah sentiasa membantu, menjaga orang beriman. Yang Allah jaga akidah ini daripada diselewengkan. Allah jaga akidah ini daripada dipadamkan atau ditenggelamkan. Walau pelbagai bentuk yang mereka lakukan. Yang nanti pada ayat berikut kita akan didedahkan cubaan-cubaan Yahudi Kristian memurtadkan orang Islam. Cubaan-cubaan mereka masuk dalam Islam untuk kacau Islam.
Cubaan-cubaan mereka mengarang buku-buku Islam untuk memberi gambaran yang buruk tentang Islam. Cubaan demi cubaan. Helah demi helah. Komplot demi komplot. Maka Allah menyatakan, Wallahu waliyul mu'minin. Allah tolong orang beriman. Maka Allah mendedahkan dalam ayat ini tentang perkara yang sebenarnya akidah kita sama. Ajak sembah Allah. Kenapa kamu dengan cepat melupakannya, wahai Kristian, wahai Yahudi? Dan Ibrahim yang kamu banggakan itu ialah Ibrahim yang Islam. Ibrahim yang tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang layak untuk mengatakan pengikut Ibrahim ialah Nabi Muhammad ini. Dan orang beriman. Sebab itu tuan-tuan kita disyariatkan berselawat. Selawat Ibrahimiyah dan tahiyat. Bukan umat Islam begitu dekat dengan agama Ibrahim, dengan apa yang dibuat oleh Ibrahim. Sebahagian apa yang diturunkan syariat Nabi Ibrahim, kita teruskan. Seperti haji. Seperti korban. Ini daripada syariat di zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Haji, umrah. Dan demikian juga korban. Ia syariat daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Menunjukkan betapa layak dan patut orang Islamlah sebenar-benar ialah yang layak ikut Nabi Ibrahim, berbangga dengan Ibrahim. Kamu Yahudi, kamu Kristian, syiar apa yang kamu hidupkan dalam agama Ibrahim? Apa yang kamu hidupkan? Tak apa, kamu tak buat apa-apa. Bukan kamu lebih jauh, bukan sekadar jauh masa. Kamu tidak pernah beramal meneruskan apapun tradisi ataupun ibadat yang Nabi Ibrahim buat. Kamu tak buat, tak pernah buat pun. Nabi Ibrahim bina Kaabah dan dia pergi haji. Kamu pergi ke Kaabah? Kamu pergi ke haji? Tak pergi. Bukan kamu cuba buat haji tempat lain. Orang Kristian, dia buat haji dekat Jerusalem atau Urshalim, di gereja Trinity. Buat haji kat situ. Sedangkan Ibrahim, dia membina Kaabah dan menyatakan kewajiban haji di sana, bukan di situ. Maka berarti kamu tidak layak untuk kata Ibrahim sebahagian pada kamu, atau mendakwa kamu pengikut Ibrahim, atau mendakwa Ibrahim pengikut kamu. Yang layak benar-benar mengikut Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim ialah Nabi ini, Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah sentiasa menjaga orang-orang yang beriman. Yang saya katakan tadi, bila mereka kalah hujah, terang-terang bila mereka kata Ibrahim itu Yahudi, terang-terang mereka memperbodohkan diri sendiri. Sebab secara fakta sejarah, tarikhnya sudah cukup. Contoh bila anak bongsu, dia lahir bongsu, dia kata dia lah anak sulung kepada abang sulung. Dia kata ni tak masuk akal. Awak lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 95. Abang tahun 75. Tapi dia adik saya sebenarnya. Dia kata awak bercakap mantik apa? Bahasa apa yang awak bercakap ni? Ini bahasa orang yang otak kat lutut. Bukan otak atas kepala. Sama juga waktu mendakwa Ibrahim itu pengikut kami, Yahudi. Kamu cakap bahasa apa? Ibrahim bila datangnya? Kamu Yahudi bila datangnya? Kamu Kristian bila datangnya? Kita lihat bagaimana Islam datang dengan hujah yang konkret. Hujah yang konklusif. Hujah yang padat. Bila mana Kristian Yahudi gagal hujah, lalu mereka mula buat da'ayah. Sebab itu kita sentiasa menyebut Kristian sedang berda'ayah. Yahudi berda'ayah. Mereka da'ayah kita menyembah Kaabah. Walau mereka tahu Kaabah tu apa. Mereka buat da'ayah, kononnya dalam Kaabah itu ada berhala. Walau mereka tahu apa yang ada dalam Kaabah. Nabi sudah hancurkan semua berhala. Tapi da'ayah itu terus muncul daripada kelompok mubalik Kristian yang mereka namakan sebagai Kristianisasi. Ataupun Yahudi, itu kelompok yang cuba untuk menghina Islam. Dia beza, Kristian dia menghina Islam supaya orang tinggalkan Islam. Yahudi tujuan dia menghina Islam untuk dia mengarahkan semua orang musuh Islam. Dia tak nak orang masuk Yahudi. Dia nak orang semua musuh Islam. Letaklah satu label. Mereka berjaya letak label pengganas. Maka pergi pada orang Islam. Mereka berjaya letak label negara miskin pada orang Islam. Mereka cuba letakkan macam-macam label. Itu Yahudi. Dia menarik semua dunia untuk benci orang Islam. Adapun Kristian, dia cuba berda'ayah menipu orang Islam supaya keluar Islam dan masuk agama Kristian. Kedua-dua ini gagal. Kenapa? Kerana Allah sebut Wallahu waliyul mu'minin. Allah tolong orang beriman. Inilah asas
yang jelas tentang tauhid yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.